Hai, berjumpa lagi dalam siri ke-9 Time Travelers to the Ice Age. Adik-adik semua bagaimana di rumah? Adakah adik-adik semua gembira? Ya, saya suka. Saya juga gembira di sini. Hari ini kita akan melukis Saber-tooth Squirrel. Saber-tooth Squirrel tu apa, teacher? Alah, tupai tapi dia ada taring. Teacher, kenapa semua binatang zaman dahulu ada taring? Adakah tupai zaman dahulu carnivore? Carnivore tu pemakan daging? Tidak. Tupai tu sama juga macam tupai sekarang. Dia tak makan daging. Dia hanya makan kacang-kacang dan juga buah-buahan. Kenapa dia ada taring? Kini awak faham kan kenapa binatang zaman dahulu tubuhnya besar dan bertaring semua. Secara relatifnya, jika tupai tu sebesar orang dewasa sekarang, bagaimanakah awak rasa pokok-pokok pada zaman tu? Pastilah jauh lebih besar. Cuba awak lihat acorn yang dipegang oleh squirrel tu. Acorn tu adalah sejenis biji yang kekacang. Kalau kacang tu sebesar itu, betapa besarnya pokok kacang tu kan? Sebiji kacang sebesar itu. Jadi bagaimanakah saber-tooth squirrel nak makan kacang tu? Pastilah dia perlukan taring yang tajam untuk mengupas biji kacang tu, kan? Jom kita start. Mula-mula kita akan lukis kepala. Okey, sebelum kita mulakan, kita nak lukis gambar ni tau. Di muka surat 31. Kita nak lukis gambar yang ini. Dia sedang posing. Dia sayang sangat dengan acorn tu. Acorn tu sejenis biji yang kekacang. Jomlah kita start. Kita akan lukis muka dia yang comel tu. Macam ni. Buka muka surat 30. Adik-adik akan dapat lihat bagaimana step by step untuk melukis saber-tooth squirrel. Comel kan? Puncungnya yang runcing, gigi yang tajam seperti taring. Tapi kalau kita tengok muka dia ada macam muka fox, kan? Tapi bukan fox, dia memang squirrel. Watak dia nampak bila dia bertubuh besar dan ada taring, nampaklah macam ganas sikit, tapi dia masih lagi squirrel yang cute. Okey, lepas tu dia ada taring kat depan tu. Lepas tu kita buatlah dia ada rambut dekat sini. Rambut dia ke? Yelah, bulu macam rambut. Tu. Okey. Kita akan buat ekor. Bila kita nak tengok tupai, mestilah dia ada bulu yang comel. Ekor kan yang macam bulu tu. Tapi susah nak tangkap tupai kan, dia sangat lincah. Sama jugalah dengan saber-tooth squirrel ni. Dia sangat lincah, dia suka melompat-lompat merata-rata tempat. Kalau awak tengok dalam filem Ice Age, awak akan dapat lihat betapa lucunya watak dia. Teacher rasa sebab PKP ni kan, mungkin awak boleh luangkan masa dengan menonton cerita Ice Age. Tentu awak akan dapat terhibur dan awak akan dapat lebih banyak idea untuk warna dan melukis watak-watak yang ada dalam Ice Age. Lepas tu mesti awak cakap, teacher, kenapa pula dalam gambar yang asal tu dipegang tapi dia lean against the acorn? Yelah, kan dia sayang sangat dengan acorn dia tu, dia takut orang akan curi. Tapi Gibran bagi tahu, Scrat, awak tak perlu risau. Saya tak nak kacang awak tu. Saya cuma nak lukis gambar awak. Saya rasa lebih cantik kalau awak posing macam ni. Macam ni ke? Ya, macam ni. Yelah, nampak lebih elegan. Saya lukis awak sekarang. Sebab itulah dia posing macam tu. Cantik kan? Tak perlulah dia nak takut sangat orang ambil dia punya account tu. Bila dia tahu Gibran tak berminat nak curi account dia, dia pun okeylah. Gibran cakap, saya tak makan kacang tu, terlalu besar untuk saya.
Tak apa, kalau saya kupas nanti saya boleh bagi awak sedikit. Ya ke? Ia sangat sedap. Ya, terima kasih. Jadi sebetul taklah rasa, sebetul sekira taklah rasa terancam kan. Dia takut Gibran nak ambil sebab Gibran kan orang asing. Lepas tu mereka pun gembira. Dah siap. Lepas tu pastilah dia gembira. Gibran pandainya awak lukis. Saya sukalah. Pandai sungguh awak lukis. Saya kelihatan sangat cantik dan segak dalam gambar tu. Yelah. Banyak sungguh pengalaman yang Gibran timba di waktu pelayaran mesin masa ke zaman pra-Ice Age. Nampaknya kita dah siap. Sekarang ni tibalah masanya untuk kita buat latar belakang. Perlu ke buat latar belakang? Tak perlulah, kita warna dulu dan kita akan buat latar belakang tu menggunakan warna. Adik-adik semua okey? Ya, saya nampak kegembiraan di situ. Okey, sekarang ni kita akan mewarna. Kita nak warna apa? Kita akan warnakan warna orange, dark peach. Lebih kepada dark peach untuk seluruh tubuh squirrel tadi. Untuk seluruh tupai, dalam bahasa Melayu kita panggil squirrel tu tupai. Warnakan semua tau, tak perlu risau. Warnakan bahagian yang gelap tu. Kan ada bahagian yang agak cerah tu, awak jangan warnakan. Lihat dalam gambar. Kita warnakan semua. Ya. Di sini juga kita akan gunakan teknik layering. Seperti yang kita gunakan sebelum ni. Layer pertama kita warnakan warna orange. Dark orange yang medium dark orange. Lepas tu layering kedua kita akan gunakan dark orange, pure dark orange. Boleh kan? Untuk apa teacher? Seperti teacher bagi tahu hari tu untuk nampak lukisan kita lebih realistik dan lebih 3 dimensi. Tidak ada form structure dekat situ. Kita add on volume. So dia taklah nampak rata. Kita akan belajar lebih banyak lagi insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang. Tapi ini pun dah cukup cantik sebenarnya. Adik-adik sangat hebat. Sepanjang pengembaraan kita dengan mesin masa menuju ke Ice Age, adik-adik telah pun belajar banyak ilmu dan pelbagai teknik yang menarik. Teacher berharap adik-adik kekal di rumah dan terus praktis agar skill adik-adik untuk melukis dan mewarna bertambah baik. Saya tak sabar untuk berjumpa dalam sesi live bersua muka dengan adik-adik. InsyaAllah lepas COVID MCO 3.0 berakhir, teacher berharap kita dapat bersua muka dan belajar secara bersua muka dan lebih bergembira. Teacher rindu dengan awak semua. Sekarang ni kita masukkan warna yang kita guna tadi dalam color chart. Jangan lupa tau. Teacher dah lupa. Sekarang ni kita masukkan berus. Kita ambilkan warna yang lebih cerah. Kita ambilkan warna basic peach. Peach ada 3 warna kan. Kita gunakan basic peach untuk warnakan bahagian yang agak cerah, iaitu di bahagian muka dan sedikit bahagian rambut di bahagian pipi squirrel tu, untuk nampakkan dia punya form. Sebab cahaya tu kat depan nampaklah lebih realistik. Okey. Yang mana satu teacher? Alah, awak tengok dalam gambar tu, kita masihkan gambar yang sama dalam muka surat 31. Okey, dah cantik lah. Kita masukkan warna dalam color chart. Lepas ni nak guna warna apa? Teacher sedang fikir warna apa ya? Okey, kita akan gunakan warna merah orange. Merah orange sini.
Tak ingat apa nama warna ni, tapi dia warna merah orange di sini ya. Kita highlight, nampak tak kawasan-kawasan. Kita lihat kawasan tu dan kita applykan warna. Lihat dan applykan warna. Lihat dan applykan warna. Ingat kan saya dah beritahu ini adalah latihan untuk menambah baikkan koordinasi mata dan tangan adik-adik. Kita akan lebih dengan latihan ini adik-adik akan lebih peka dan lebih sensitif dalam melukis. Kerana adik-adik akan lebih detail setiap perincian yang ada pada lukisan yang kita nak copy tadi. Kita akan dapat membuat dengan lebih tepat ataupun accurate. Cica nampak adik-adik semua semakin bijak menggunakan warna. Cica sangat gembira lah. Awak memang sangat hebat. Ya, hebat sungguh. Saya berdoa semoga satu hari nanti awak semua akan menjadi seorang pelukis yang terkenal. Tapi ingat ya, selain berdoa, kita juga harus sentiasa berlatih. Berlatih apa teacher? Latih melukis dan mewarna. Caranya ialah seperti yang teacher bagi tahu tadi, menggunakan grid, melukis dan melihat setiap perincian setiap 1 minit sekali, pandang sekejap dan terus buat. Bukannya terus buat tanpa memandang pada kita punya reference. Ya, buat latihan tu berulang kali. Mula-mula agak sukar, teacher faham. Tapi lama kelamaan awak akan lebih mahir dan lebih terbiasa. Dan secara tak langsung dia akan menjadi kebiasaan. Ya, saya sangat gembira lah, sangat hebat awak semua. Ya, kita telah menghasilkan lukisan Skira yang sangat cantik. Seorang artis harus bersabar dan mengikut proses langkah demi langkah untuk menghasilkan sebuah lukisan, bukannya terus warna tanpa merujuk kepada rujukan. Kan macam mana hasil awak semua? Adakah sama seperti saya di sini? Jangan lupa masukkan warna dalam color chart di sini. Okay, sekarang ni kita akan warnakan apa lagi ya? Kita akan warnakan acorn. Acorn. Sebutan dia lah acorn. Acorn tu sejenis bijian kekacang. Dari pohon apa tu je tak? Dari pohon oak. Ya. Dekat Malaysia kita tak ada. Di negara 4 musim tumbuhan-tumbuhan ni ada. Okey, sekarang ni kita warnakan lagi. Macam mana rasa dia? Cici tak pasti macam mana rasa dia. Tapi Cici tak pernah makan. Tapi kelihatan seperti hazelnut kan? Pokok dia. Cici tak pasti macam mana rasa dia sebab Cici tak hidup pada zaman tu. Tapi dia seperti kekacang lah. Siapa pernah makan buah ni? Cici rasa ada juga buah seperti ini pada zaman sekarang. Cuma bukan di negara kita lah. Dan saiznya of course lebih kecil. Cici tak pasti macam mana. Okey, kita dah warna. Kita warnakan lagi. Sama juga dengan acorn ni. Kalau dekat acorn ni, mula-mula kita gunakan teknik bukan layering. Kita gunakan teknik gradient. Kita gunakan setitik air, letak di atas warna tadi. Kita warnakan dengan warna asas. Setelah kita punya color kit kering, kita ambil warna yang sama dengan air yang sedikit dan kita highlightkan bahagian-bahagian yang kita inginkan seperti di dalam buku rujukan yang kita beri itu. Nampak tak? Seolah-olah dia ada 2 warna tapi sebenarnya 1 warna je. Kita gunakan layering dan juga gradient.